Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana pada tahun ini kita sama-sama sekali lagi dapat berada dalam bulan Rejab, bulan yang dikira sebagai salah satu daripada bulan-bulan yang mulia dalam Islam. Kerana dalamnya banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang penting. Di antara peristiwa yang penting berlaku dalam bulan Rejab ini ialah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Saya diminta oleh panitia pendidikan Islam untuk memberi sedikit tazkirah ringkas untuk tetapan anak-anak pelajar sekalian. Oleh kerana pada tahun ini kita tidak sempat mengadakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat sekolah disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini, maka dengan kemudahan yang ada, pihak panitia tidak mahu peristiwa yang penting ini dilupai oleh pelajar sekalian. Maka dengan ruang yang ada ini, insya-Allah saya akan menjelaskan dengan ringkas berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini untuk tetapan pelajar-pelajar sekalian. Anak-anak pelajar sekalian, peristiwa yang besar yang berlaku ke atas Nabi SAW ini berlaku pada tahun yang ke-12 kenabian Nabi SAW, di mana pada tahun ini dikenali sebagai tahun kesedihan bagi Nabi SAW. Sebab apa dinamakan tahun kesedihan ataupun amal khuzni ke atas Nabi SAW? Karena pada tahun itu berlaku kematian bapa saudaranya Abu Talib yang banyak membantu Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah. Dalam masa yang sama, pada tahun itu juga berlaku kematian istrinya Khadijah binti Khuwailid, isteri kesayangan Nabi SAW. Jadi dengan kematian kedua-dua tonggak Rasulullah SAW ini, maka dakwah baginda itu tidak serancak sebelum kewafatan kedua-dua orang yang dikasihi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menenangkan Nabi SAW dengan mengadakan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini untuk memberikan ketenangan kepada Nabi SAW. Untuk seterusnya kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan peristiwa Isra' ini. Isra' ialah perjalanan Nabi SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi di antara jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini, kalau kita tengok dalam Google Map, dia lebih kurang dalam 1400 lebih kilometer. Perjalanan yang mengambil masa yang panjang bagi kenderaan-kenderaan pada waktu itu, tetapi Nabi hanya menggunakan separuh malam sahaja, seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Isra'. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itulah yang dimaksudkan dengan Isra', ialah perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam konteks jarak di antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa itu sangatlah tidak logik bagi seseorang manusia biasa untuk pergi dalam tempoh yang sekejap sahaja. Nabi SAW pergi di separuh malam, kemudian Nabi balik semula ke Mekah dan sempat menunaikan solat subuh bersama sahabat-sahabatnya di kota Mekah. Para pelajar sekalian, setelah kita mengetahui pengertian Isra', marilah kita berpindah pula kepada pengertian Mi'raj. Mi'raj ialah perjalanan baginda SAW daripada Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh
hingga ke Sidratul Muntaha dan bertemu Allah Subhanahu wa taala di Arash, iaitu tempat di mana alam ini diatur. Maka di sinilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan di sini jugalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima satu kefarduan yang kita laksanakan sampai ke hari ini, iaitulah kefarduan ibadah sembahyang yang menjadi tonggak kepada ibadah dalam kehidupan kita sekarang ini. Para pelajar sekalian, seperti mana yang saya nyatakan tadi, di antara perkara penting yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini ialah kefarduan ibadah sembahyang yang menjadi tonggak kepada amalan kita pada hari ini. Ini menunjukkan bahawa ibadah solat merupakan ibadah yang sangat penting jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah lain yang Allah Subhanahu wa taala hanya turunkan melalui wahyu, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tapi ibadah sembahyang ini Allah Subhanahu wa taala persembahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jadi pelajar-pelajar sekalian, untuk itu marilah kita sama-sama menjaga ibadah solat kita lakukan dengan sebaik mungkin, kerana orang yang berjaya di akhirat nanti ialah mereka yang sentiasa menjaga ibadah solat mereka, menunaikannya dengan penuh rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berbahagialah orang-orang yang mukmin itu, yang mana mereka menunaikan solat itu dengan penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajar-pelajar sekalian, saya rasa dengan tempoh masa yang singkat ini, saya tidak boleh menguraikan dengan panjang lebar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Marilah kita sama-sama menjadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk kita menambahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bertemu dengan satu bulan yang lain, bulan yang penuh dengan kemuliaan lagi, iaitulah bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya rasa setakat itu sahaja. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.